Biarpun Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dilaksanakan bermula 18 Mac lalu, masih ada segelintir warga kota yang masih tidak mematuhi arahan pihak kerajaan. Tinjauan aktiviti sekatan jalan raya di kawasan Taman Tun Dr. Ismail semalam mendapati kebanyakan daripada pemandu tempatan memberikan alasan untuk membeli keperluan dari segi makanan. Turut hadir pada petang itu Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Nazim dan timbalannya Datuk Yong Lee Chu. Menurutnya, sebanyak 51 sekatan jalan raya dijalankan setiap hari dalam masa 24 jam dan melibatkan 6 buah daerah. Kita buat 3 shift di mana dalam satu shift tu 8 jam lah. Dan dalam usaha ini kita memang menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan ni agar kita dapat menghadkan mereka bergerak dan kita akan menasihatkan mereka untuk duduk di rumah. Selama beberapa jam, kami ke lokasi seterusnya bagi membuat tinjauan ke atas aktiviti sekatan jalan raya yang dijalankan di kawasan Segambut. Kira-kira 14 minit dari lokasi sebelumnya, tinjauan mendapati masih banyak kenderaan yang melalui jalan tersebut, tidak kira sama ada kereta, bas maupun penunggang motosikal. Sekatan jalan raya yang dijalankan itu melibatkan kira-kira 500 orang petugas menjaga keseluruhan daerah. Difahamkan setakat ini 3 orang lelaki warga tempatan berusia antara 30 ke 40 tahun telah melanggar Perintah Kawalan Pergerakan dan dikatakan melawan tugas penjawat awam. Aktiviti sekatan jalan raya gabungan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM ini diharapkan dapat membantu memutuskan rantaian wabak virus berjangkit COVID-19 ini. Orang ramai juga diseru agar memberi kerjasama kepada semua pihak supaya keadaan dapat pulih secepat mungkin. Okey, tinjauan mendapati masih ada lagi yang mengingkari patuhan ataupun arahan yang dikeluarkan bagi mengikuti PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan itu antara perkongsian sekatan jalan raya yang dilakukan di TTDI. Apa yang ingin dikongsikan pada hari ini adalah semalam merupakan sambutan Hari Polis ke-213 yang mana anggota ataupun warga PDRM terpaksa berkorban membuktikan yang mereka menjaga keamanan kita, kedaulatan dan juga keselamatan seluruh rakyat Malaysia, mengorbankan sambutan Hari Polis ke-213. Dan untuk itu kita bersama dengan tetamu istimewa kami di studio, Datuk Mazlan Mansor, Timbalan Ketua Polis Negara PDRM. Khabar Datuk Pahlawan? Baik. Sihat ya? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, pastinya yang sebagai mukadimah ataupun sebagai permulaan perbincangan kita pada hari ini adalah sambutan Hari Polis. Sebelum itu, selamat menyambut sambutan Hari Polis ke-213 yang buat pertama kalinya dalam sejarah tidak dapat dilakukan secara fizikal ataupun tidak dapat dilakukan sambutannya. Jadi bagaimana dengan pengorbanan yang dilakukan oleh anak-anak buah Datuk sendiri apabila Datuk melihat mereka terpaksa berada di seluruh Malaysia untuk melakukan sekatan jalan raya bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Silakan Datuk. Terima kasih Puan Nadim. 25 Mac setiap tahun adalah tarikh keramat penubuhan pasukan polis. Susulan daripada memperingati Hari Polis ini, berbagai-bagai aktiviti telah pun digariskan pada tahun ini. Dengan suasana situasi yang melanda ancaman negara kita, atas cogan kata keramat kita iaitu sedia berkhidmat. Kita menjalankan tugas kita macam biasa dan perayaan ini ataupun sambutan ini boleh kita tunda pada satu masa yang lebih sesuai bagi kita. Tak ada masalah. Cumanya iltizam, semangat dan juga roh, spirit pasukan polis khususnya di petugas-petugas kita di bawah itu sentiasa ditiup di peringkat Bukit Aman supaya kita melaksanakan tugas kita dengan jayanya. Ya. Apabila melihat kepada keadaan ini akan dilanjutkan selama 14 hari lagi Datuk, dan sehingga 14 hari bulan April yang akan dilaksanakan PKP ini, adakah dari segi penguatkuasaannya ada sedikit berbeza yang dilakukan oleh pihak PDRM ataupun masih lagi melaksanakan tugas mengikut seperti apa yang dilakukan sebelum ini untuk PKP yang pertama? Ya, sebelum itu kita perlu lihat bahawa ini adalah satu suasana di mana situasi yang selama ini belum pernah kita lalui.
di unprecedented move ataupun perkara yang belum pernah kita lalui. Jadi apa sahaja sumber-sumber manusia dan juga SOP, prosedur sebagainya yang sedia ada perlu kita gariskan dengan cepat supaya dapat kita melaksanakan tugas kita sesuai dengan suasana sekarang ini. Sebab itulah kita dah bersedia. Sebenarnya sebelum daripada perintah ini kita dah bersedia level-level yang tertentu. Sehinggalah apabila kerajaan memutuskan untuk sambung lagi 2 minggu, kita menjalankan tugas kita macam biasa. Di mana yang telah pun kita rancangkan. Ya? Okey, Datuk Palawan, melihat kepada beberapa sekatan jalan raya yang dilakukan di seluruh negara dan pastinya kali ini kolaborasi di antara pihak PDRM dan juga ATM telah pun dilakukan dan kadar pematuhan pengguna jalan raya bagaimana setakat ini? Ada yang dilaporkan 90%, ada yang dilaporkan 95%, ada juga yang melihat kepada kesesakan lalu lintas yang masih lagi berlaku akibat mereka ingkar tentang PKP itu. Ya, ini adalah satu angka yang very subjektif. Cumanya persentage itu memberi kita satu garis panduan. Apa yang berlaku di negara kita di tahap pemantauan ataupun pematuhan kepada MCO ni ataupun PKP. Cumanya itu sebagai satu garis panduan. Tapi ini adalah satu perkara yang kita harus menilai dari setiap hari sama ada pematuhan ini sebenar-benarnya dipatuh ataupun tidak. Kemungkinan juga di antara di dalam yang percentage tidak akur tu kemungkinan ada essential element di dalam itu. Yang juga berhubung kait dengan itu. Yang itu yang kita tengok ramai masih lagi berkeliaran dan sebagainya. Ini perkara satu subjektif dan apa pun daripada diri sendiri masing-masing. Ya, kita tidak boleh menipu, mengambil kesempatan dan sebagainya, menyusahkan petugas-petugas kita di bawah besok. Ini yang kita akan menghadapi masalah sekiranya minda masyarakat masih tidak lagi faham apa yang dimaksudkan ini. Ini ialah untuk keselamatan negara dan kesejahteraan masyarakat semua sekali. Itulah dia. Dan setakat ini didapati masih hanyalah diberi nasihat pada mereka yang ingkar dan berpatah balik, tidak boleh dikeluar dari kawasan yang telah pun dilakukan sekatan jalan raya. Dan ada satu statement mengatakan tindakan lebih tegas akan diambil jika masih lagi ada yang ingkar tentang PKP ini kerana lanjutan sehingga 14 April. Mungkin Datuk Palawan boleh terangkan sedikit sebanyak tentang apakah maksudnya dengan tindakan lebih tegas yang akan diberikan kepada mereka yang ingkar. Bagi saya begini sajalah ya. Jangan melampaui batas. Don't cross the line. Semua faham. Sebagai manusia yang biasa, saya rasa semua faham. So, jangan mengundang pihak polis untuk mengambil tindakan. Ini satu perkara yang saya rasa perlu difahami oleh semua. Kita terpaksa mengambil tindakan undang-undang sekiranya mereka masih lagi gagal untuk engkar dengan perintah ini. Don't cross the line. Itu saja. Yeah. Okey, bagi mengimbangi tugas polis ini bukan sahaja haruslah mematuhi ataupun haruslah cope with the current situation adalah keadaan semasa, tapi pihak polis juga haruslah mengikuti ataupun mengawal kadar jenayah di seluruh negara dan pastinya kadar indeks jenayah yang boleh dikongsikan Datuk adalah antara yang kita ingin tahu juga tentang keadaan negara. Silakan Datuk. Ya, sudah semestinya dah apabila ramai yang di rumah masing-masing. Sudah tentunya jenayah itu berkurangan. Dan di sini saya boleh menyatakan bahawa lebih kurang 60% jenayah indeks setiap hari semenjak peraturan ini dikenakan. Lebih kurang 30 ke 40%. Itu pun kes-kes yang kecil-kecil sahaja. Ya, kecil-kecil saja dan ini kita mantau daripada hari ke hari. Okey, antara yang menjadi satu mainan ataupun yang bermain di fikiran setiap individu adalah bagaimana haruslah sebenarnya yang
mereka patuhi. Sebab Perintah Kawalan Pergerakan ini dia terlibat dengan semua, yang semua orang akan terkesan. Mungkin di sini Datuk boleh kongsikan selepas ini 14 hari lagi yang akan dilanjutkan. Bagaimana dengan keadaan mereka? Apakah yang harus mereka ketahui? Ada yang di antara mereka nak keluar pun rasa takut-takut. Bagi mereka yang mematuhi, bagi mereka yang masih ingkar, mungkin mereka tidak ada mengikut apa yang dilakukan ini. Untuk penguatkuasaan yang dilakukan oleh pihak PDRM, sekali lagi mungkin Datuk boleh tegaskan di sini. Ya, langkah taktikal kerajaan dengan mewujudkan PKP dan MCO ini sudah jelas. Saya rasa dewasa ini ataupun semasa ini masing-masing dengan handphone dan juga dengan media di mana yang kita lihat pada pagi ini. Dan inilah dia medium-medium yang kita semua tahu. Kita semua tahu dan akur dengan apa yang dilaksanakan. Sudah seminggu lebih kurang ini saya dapati bahawa strategi minda kita sudah pun di-adjusted, di-adjustkan supaya kita bersiap sedia untuk mengharungi lagi lebih kurang 3 minggu. So, saya percaya dan saya mengharapkan jugalah masyarakat semua dah mula sesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang telah pun digariskan oleh pihak kerajaan ini. Bagaimana dengan keadaan moral, kekuatan sendiri anggota pegawai yang terlibat? Kerana kita bukanlah sahaja ingin tahu mereka yang ingkar, tetapi mereka yang berada di barisan hadapan ini juga adalah sangat penting. Kerana itulah yang akan menjadi tembok setiap peperangan. Jadi bagi pihak Datuk sendiri, bagaimana dengan moral kekuatan pegawai mahupun anggota PDRM? Ya, sebelum itu saya nyatakan di sini bahawa beri peluang kepada petugas-petugas khususnya PDRM, ATM dan lain-lain lagi perkara-perkara yang subjektif yang selalunya ditanya oleh masyarakat dan ditanya oleh mereka-mereka yang melalui roadblock dengan beri berbagai-bagai alasan. Bayangkan setiap hari kita ada lebih kurang 1,400 roadblock satu Malaysia. Dan petugas-petugas di bawah tu terpaksa menjawab soalan dan juga menghadapi perkara-perkara yang sama ada essential ataupun tidak. So perkara ini kita dah gariskan. Kalau nak menyenangkan petugas-petugas saya di bawah ataupun warga PDRM di bawah. So kalau masyarakat faham, tidak perlu lagi lah kita taburkan masalah-masalah di bawah dan juga membawa masalah-masalah ini kepada pucuk pimpinan negara. Ada yang mengatakan bahawa polis tak benarkan lori gula dan sebagainya. Kita takut ada yang mengambil kesempatan. Very subjektif di roadblock ni semua. Bagi kesediaan kita lebih kurang 30% daripada keseluruhan manpower PDRM yang kita gunakan untuk exercise ini. Okey, itu dia. Banyak lagi perkongsian yang ingin kita ceritakan dan kita ingin bincangkan dalam perkongsian ini bersama dengan Datuk Mazlan Mansur. Sebelum itu, kita ingin rehat seketika, Datuk. Okay. Rehat seketika, kembali selepas ini di MHI.